وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 98, petok yang ketiga daripada bawah. Muka 98, petok yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa la yashtaka wa la yabruqa fi baulihi. Terjemahan dia, hendaklah jangan bersiwak, jangan bersugi. Wala yashtaka, terjemahan dia, hendaknya jangan bersiwak, bersugi. Dalam i'anah ni, wala yastaka ay wa yundabu alla yastaka hala qada'il hajah. Dan disunatkan bahawa tidak bersugi ketika qada hajah. Ketika sedang-sedang qada hajah, disunatkan tidak bersugi. Disunatkan tidak bersugi ketika qada hajah. Wala yabruqa fi baulihi, dan meludahi pada kencingnya. Dan meludahi pada kencingnya. Ai wa yundabu alla yabruqa fi baulihi, dan disunatkan bahawa tidak meludah pada kencingnya. Tidak meludah pada kencingnya. Dia tidak meludah pada kencingnya. Itu disunatkan. Wala yashtaka, hendaknya jangan bersiwak, yakni, dan disunatkan bahawa tidak bersugi ketika qada hajah. Ketika hajah disunatkan jangan bersugi, dan disunatkan bahawa tidak meludahi pada kencingnya. Tidak meludahi pada kencingnya. Ini perkara-perkara yang disunatkan. Hak yang terdahulunya, pembicaraan berkaitan dengan ketika qada hajah tidak menghadap kiblah dan juga tidak membelakangkan kiblah. Hak tu hak kita bicara panjang. Ketika qada hajah tidak menghadap kiblah dan tidak membelakangkan kiblah. Yang mana qada hajah menghadap kiblah, membelakangkan kiblah. Menghadap kiblah ni menghadap ain Kaabah. Ain, bukan jihah. Dan menghadap pula dengan kemaluan tu, bukan dengan dada. Maknanya ketika kencing menghadap kiblat dengan bahu menghadap dengan zakar, dengan kemaluan dia. Bukan kiblat dada. Dia menghadap kiblat kalau kita sembahyang kira di dada. Hak ni dilarang menghadap kiblat ketika kencing, dikira bukan pada dada, pada kemaluan.
Maknanya kalau dada dia menghadap ain kiblat, diri Kaabah, tapi kemaluan dia pusing ke kanan, pusing ke kiri, sudah tidak dilarang pada ni. Sebaliknya, dadanya tidak menghadap ain kiblat, dadanya menghadap ke kanan ke kiri, tetapi ketika kencing dia palingkan kemaluan dia hadap ke kiblat, maka hukumnya haram dah. Kalau tidak ada, ni tidak. Kalau bukan tempat yang disediakan untuk qada hajat, yang mana berkaitan dengan menghadap kiblat ni, dia ada 3 keadaan. Dia ada 3 kelakuan. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan. Yang makruhnya menghadap kiblat ketika buang air kecil, membelakangkan kiblat ketika buang air besar. Yang makruhnya qada hajah bukan di dalam tandas. Disebut qada hajah bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajah. Dia qada hajah bukan di tempat yang disediakan untuk qada hajah. Jadi 2. Satunya, tempat yang disediakan untuk qada hajah dipanggil tandas. Satunya bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tempat dia qada hajah ni, cara pembinaan tu, cara buat tu memang untuk qada hajah. Dia ada mangkuk tandas. Memang tempat tu disediakan untuk qada hajah. Maknanya kita panggil tandas. Satunya bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Contohnya di padang, bukan untuk qada hajah. Di pantai, bukan tempat untuk qada hajah. Hal tu tak relevan lah pada ni. Kita bila qada hajah di padang, bila qada hajah di pantai, tak relevan lah tu. Kalau kita kata kau termasuk tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah adalah tempat mandi. Tempat mandi bukan tempat qada hajah. Tanda ni, tempat mandi bukan tempat qada hajah. Tempat qada hajah dipanggil tandas. Tandas ni pembinaan dia dalam rupa bentuk untuk qada hajah. Tandaslah nama dia. Wa illam yakun fi bunyanin, sekalipun bukan dalam binaan. Ini berulang kali saya sebut ni. Dalam kitab I'anah, buku surat 111, baris yang keempat daripada atas. Sekalipun bukan dalam binaan. Tak ada ni. Bukan kata tak ada pintu antara tandas dengan tempat mandi. Bukan pintu tak ada, dinding tak ada, tiang tak ada, atap tak ada. Ada ni. Yang saya contoh sebelum ni, buat gerai tepi sungai. Gerai tu untuk qada hajah. Buat gerai saja, ada latar je, ada latar je. Dinding pun tak ada. Tandas dah tu. Dah, dinding tak ada, pintu tak ada, atap tak ada. Tidak berkait. Tapi buat gerai tepi sungai tu ada lubang untuk apa tu? Untuk qada hajah. Tandaslah namanya. Dia tak kait dengan binaan. Dinding tak ada, pintu tak ada, tiang, atap tak ada. Samalah dengan tandas dalam bilik mandi. Tandas, tempat yang disediakan untuk qada hajah. Hammam, tempat mandi. Tak ada dinding antara tandas dengan tempat mandi, tak ada isu. Tandas, tempat mandi, tempat mandi. Itu je. Jadi tempat yang disediakan untuk qada hajah dipanggil tandas. Jadi kita sebutnya tandas dan luar tandas. Luar tandas ni tempat mandi, padang, patah, itu panggil luar tandas. Dua keadaan. Kalau tandas tempat disediakan untuk qada hajah, menghadap kiblah, membelakangkan kiblah,
Walaupun tidak ada satir antara orang yang qada hajat dengan kiblat sekalipun, tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Tidak diharamkan sekalipun tidak ada dinding. Tak ada dinding, tak ada apa pun. Dinding tak ada, apa tak ada, menghadap kiblat betul-betul. Tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Tidak diharamkan, tidak dimakruhkan, sama ada dinding ataupun tidak. Contohnya gerai tadi. Buat gerai tepi sungai, dia kencing menghadap kiblat betul-betul. Di hadapan tidak ada apa-apa, sebab dia tidak ada dinding di hadapan. Dia menghadap kiblat betul-betul, tapi itu tandas. Maka tidak diharamkan, tidak dimakruhkan sekalipun tidak ada dinding. Sekalipun tidak ada dinding. Ada ni. Cuma aula seeloknya biar ada dinding lah. Itu bicara lain. Aula seeloknya ada dinding. Bahkan kalau tandas ada dinding sekalipun, aula jangan menghadap kiblat. Itu aula, hak utama, hak lebih elok. Memang dalam tanda memang ada dinding, aula jangan menghadap kiblat ketika bayi kecil, jangan menghadap, jangan membelakangkan kiblat ketika bayi besar. Maknanya tandas kita dalam rumah kita biarlah menghadap utara ataupun selatan, jangan timur barat. Tandas satu dah. Yang kedua ada dinding sekalipun, aulanya jangan buat menghadap kepada timur ataupun barat. Kalau menghadap timur, ketika buat besar menghadap kiblat. Kalau menghadap barat, ketika buat kecil menghadap kiblat. Tapi dalam tandas ada dinding sekalipun, aula jangan buat menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat, hadap utara, hadap selatan lah di tempat kita ni. Pandai ni. Tapi kalau memang tandas, dia duduk menghadap kiblat macam gerai tadi, tak ada dinding, sekalipun tak ada dinding, tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Pergi pula kepada yang bukan tandas. Bukan tandas ni termasuk tempat mandi, termasuk padang, termasuk patah. Kalau bukan tandas, dia kencing, dia menghadap kiblat, tapi di hadapannya ada dinding. Dia kencing tempat mandi, bukan tandas, jadi di hadapan dia tu ada dinding. Antara seorang yang kencing tadi dengan dinding tidak melebihi 3 hasta. Antara yang mandi tadi ni dengan dinding jangan melebihi 3 hasta. Jadi dia kencing tempat mandi dalam keadaan menghadap kiblat, tapi di hadapan tu ada dinding, hukumnya makruh. Gitu yalah, hukumnya makruh. Kalau dalam tandas, walaupun tak ada dinding sekalipun, makruh pun tidak. Kalau di luar tandas tempat mandi menghadap kiblat kencing, walaupun ada dinding, makruh. Kalau di dalam tandas menghadap kiblat kencing, walaupun tak ada dinding, haram pun tidak, makruh pun tidak. Tu kena buat catatan lah. Dari 3 keadaan. Yang ketiganya, di luar tandas menghadap kiblat, tak ada dinding antara yang qadahnya kiblat, hukumnya adalah haram. Gitu. Dalam tandas menghadap kiblat kencing, walaupun tak ada dinding sekalipun di hadapan, haram pun tidak, makruh pun tidak. Kalau di luar tandas menghadap kiblat kencing dianya, ada dinding di hadapan, hukumnya makruh. Di luar tandas dia kencing menghadap kiblat, dinding tak ada di hadapan, hukumnya haram. Itu 3 keadaan. Mana?
Ni hak minggu lepas ni. Ni ulang hak minggu ni. Tak catat dak apa pun dah pandai tak apa. Dengar saja catat tidak, mentang-mentang lah tak ada ujian. Kalau ada ujian baru catatan dah. Balik mutalaah baca ngapa. Macam sekolah dulu lah. Dia belajar kitab di masjid ni kok dengar je. Tak ada ujian, tak ada apa. Catat tak apa-apa pun. Tambahan kita pulaknya tak ada mikir mana ustaz kita tak pernah berok dia dah tengah padang dalam hutan, tak pernah berok pun patah. Gitulah kitanya. Jadi macam tak berlaku lah kata. Tak berlaku bukan zaman dulu. Zaman dulu ni dia berok dalam hutan. Berok dalam hutan ni bukan ada hadangan pun di hadapan. Pakai cakung berok, cakung berok. Ada ni. Kalau ada pokok tak apalah, jadikan pokok tu dinding. Tak ada pokok-pokoknya, dihandah je tengah lamang, tengah padang. Contoh lalu dululah. Tu kena belajar lah sikit. Nak pastikan bahawa tidak menghadap kiblat ketika kencing, tidak membelakangkan kiblat ketika berok, ketika buang air besar. Sekarang ni tak ada lah tunya. Jadi bila buat tandas, menghadap kiblat, membelakangkan kiblat walaupun tak ada dinding. Walaupun tak ada dinding, tidak haram dan tidak dimakruhkan. Cuma yang aula, yang comel, walaupun tandas, walaupun ada dinding, seeloknya kalau kita baru nak buat, janganlah buat menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Buatlah hadap utara ataupun selatan. Kalau yang belum buatlah, kalau hok buat dah ataupun kita masuk rumah hok orang buat siap dah, dah kata apalah. Tapi mana kalau kita baru nak buat, macam contohnya kalau masjid dia punya bangunan masjid dengan bangunan tandas dia hala yang sama. Ada ni hala yang sama. Sama ada tandas tu dalam masjid sama telah lah, ataupun tandas tu bangunan lain di dalam masjid samalah. Dia punya hala bangunan tu sama. Macam di sini tandas tu di bangunan yang berasingan, tapi cara bangunan tu sama tak? Samalah. Ke dia serong? Sama je. Sama. Jadi tandas tu pastikan menghadap utara ataupun selatan. Masjid menghadap ke barat. Masjid menghadap ke barat, kiblat. Betul tak? Ke barat tu akan menghadap ke timur masjid ni. Timur matahari naik. Pelik sungguhlah. Dah masjid bukan menghadap barat. Barat lah. Jadi bangunan tandas tu pun binaan dia ialah 4 persegi lah, 4 persegi. Dalam bangunan tu jadikan tandas menghadap utara ataupun selatan. Jangan menghadap ke barat ataupun menghadap ke timur. Ialah menghadap ke barat masa kencing, menghadap kiblat. Kalau menghadap ke timur masa berok, membelakangkan kiblat. Jadi bangunan tu sama dengan bangunan masjid, tapi tandasnya hadap ke utara ataupun selatan. Itu lebih aula. Itu lebih aula. Tapi masjid ni pelik kadang-kadang. Tandas menghadap kiblat, tempat wuduk menghadap utara selatan. Apa ni? Masjid mana tak tahulah. Masjid mana tak tahulah. Tandas menghadap kiblat, tempat wuduk menghadap utara selatan, mengiring. Mana? Tempat wuduk bukan menghadap kiblat. Tempat wuduk mengiring dengan bahawa menghadap utara dan selatan. Dahlah. Kadang-kadang benda siap dah. Benda siap dah. Tak apalah tandas tu menghadap kiblat. Tempat wuduk tu tidak menghadap kiblat. Allah, apalah seumpama tu. Tidak menghadap kiblat tempat wuduk. Hak tu hak adab
yang mana berkait dengan sama ada haram, makruh ataupun tidak haram dan tidak makruh, berkait dengan menghadap kiblat ketika buang kecil, membelakangkan kiblat ketika buang besar. Ini antara adab juga. Ketika qada hajah jangan bersugi. Cepat ni nak pergi kerja. Lah masa yelah kadang-kadang masa qada hajat tu lama. Pada lama lah sebab dia sakit perut lah, dia macam-macam lah. Perut macam-macam ni dia lama sikit. Jadi dia nak jimatkan masa. Dia nak jimatkan masa tu digunakan juga untuk beruh gigi. Dan nak tunggu siap qada hajah. Lewat dah ni. Akhirnya sambil qada hajah, sambil berus gigi. Hukumnya adalah makruh. Disunatkan jangan bersugi ketika qada hajah. Disunatkan jangan bersugi ketika qada hajah. Kerana kalau bersugi ketika qada hajah, dalam Anas ni menyebut akan membawa kepada penyakit lupa. Orang yang bersugi ketika qada hajah, dia akan mewarisi nisyan lupa. Tu. Dia qada hajah, dia bersugi, dia akan mewarisi lupa. Ialah dia ketika qada hajah ni, ialah nak sudut diam saja. Masa qada hajah jangan meludah, jangan mengeluarkan kohok ketika qada hajah. Ketika qada hajah ni jangan tengok ke atas, jangan tengok ke kemaluan. Ada ni. Mana apa menghadap ke depan, jangan pandang ke atas ketika qada hajah, sunat. Dan jangan pandang ke bawah. Jangan tengok kemaluan, jangan tengok najis yang keluar. Kemudian ketika qada hajah ni pula jangan berpaling ke kanan ke kiri. Kalau orang qada hajah suka berpaling ke kanan ke kiri, dia akan bawa pada penyakit was-was. Pada ni qada hajah straight saja, tenang, fokus pada qada hajah, nak secepat mungkin. Sebab tu qada hajah disunatkan dalam keadaan mencangkung atas dua kaki. Bila mencangkung atas dua kaki, najis mudah keluar sebab dia terbuka. Sebab dimakruhkan kita berlama-lama di dalam tandas. Berlama-lama yang tak ada hajat lah ni. Kalau dia sakit perut, dia berok sembelik, tu cerita lain. Ni dok ni lama dalam tandas. Sebab apa? Duk main WhatsApp. Ada masak dalam tandas. Kemudian duduk atas tandas tinggi pula, selesa. Duduk atas tandas tinggi, najis tidak akan jadi laju sebab dia tertutup. Jadi lama sedikit, tangan duduk main telefon, maka jadi lama dalam tandas. Hukumnya adalah makruh. Berlama-lama tandas hukumnya adalah makruh. Nak cepat sikit. Nak cepat. Nak cepat tu lah, mencangkung atas dua kaki, kemudian tidak berpaling ke kanan ke kiri, tidak pandang ke atas dan tidak pandang ke bawah, tidak tengok kemaluan dan tidak tengok najis yang keluar pada ni. Kemudian jangan pula meludah-ludah ketika qada hajah, jangan mengeluarkan dahak ketika qada hajah. Itu di antara adab ketika qada hajah. Cuma dah kitab Fathul ini taklah panjang mana. Taklah panjang mana. Saya nak pergi pada bacaan pula ni. Wa an yakula inda dukhulihi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hendaknya wa an yakula ay wa yusannu an yakula inda dukhulihi, dan disunatkan bahawa berkata ketika masuk dalam tandas, di waktu masuk tandas.
inda dukhulihi, ketika masuk tandas. Inda dukhulihi ay inda iradati dukhuli baitil khala fil muaddi liqada'il hajah. Di sisi kehendak masuk tandas pada tempat ihtikam untuk qada hajat. Ketika nak masuk, bukan masuk dah. Ketika nak masuk, mana apa? Baca di luar tandas. Jangan masuk tandas baru baca, makruh. Baca di luar tandas. Di luar tandas ni di mana? Di luar tandas ni di bilik mandi itulah. Dua tandas ni biasa kita, luar tandas adalah bilik mandi. Jadi duduk bilik mandi sebelum melangkah tu. Disunatkan baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Melangkah bicara terdahulunya dengan kaki kiri. Tapi sebelum melangkah tu, sebelum melangkah baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pada ni sebut bismillah dahulu. Ia terjemah dia, ya Allah, saya mohon perlindungan engkau daripada godaan syaitan-syaitan jantan dan betina. Al-khubusi syaitan jantan, wal khaba'is syaitan betina. Tapi mulanya baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini sebelum melangkah masuk tandas. Sebelum melangkah masuk tandas. Wal khuruji ghufranak. Ni Nabi baca ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Dan di waktu keluar, di waktu keluar ni lepas melangkah keluar, bukan dalam tanda. Selepas melangkah keluar, selepas melangkah keluar daripada tanda, makna selepas melangkah keluar ni duk luar betul-betul. Duk luar betul-betul. Pada ayat Anas ni ai ba'da tamami. Ai ba'da tamami. Selepas sempurna keluar. Mana selepas sempurna keluar duduk dalam bilik mandi dah. Duduk dalam bilik mandi dah. Selepas keluar. Ini wal khuruj mana apa? Ai wa tamamil khuruj, sempurna keluar, duduk luar dah. Barulah baca ghufranak. Kalau berhenti setakat tu pun sudah memada. Ghufranak, kemudian disunatkan kata 3 kali. Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ghufranak dengan makna ighfirli ghufranak. Mana apa ni? Ampuni akan daku sebagai keampunan engkau ya Allah. Ghufranak, ampuni bagi aku sebagai keampunan engkau ya Allah. Ini Nabi baca ni. Sebab Nabi baca? Sebab Nabi tidak boleh berzikir di dalam tanda. Ghufranak ni hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maulah sambung alhamdulillah tu. Kita jarang baca ghufranak ni. Kita melangkah keluar daripada tandas dengan kaki kanan. Sempurna duduk luar baca ghufranak. Sunat 3 kali tu. Sunat 3 kali. Ghufranak, ampuni olehmu bagi aku sebagai keampunan engkau ya Allah. Nabi baca ni sebab apa? Sebab Nabi dan tanda Nabi tak boleh nak berzikir. Akan barulah sambung alhamdulillahillazi azhaba anil aza
wa afani. Segala dalam kurungan tu, ku pohonkan ampunmu, ghufranak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, azhaba anil aza, yang telah menyingkirkan penyakit dariku, wa afani, dan menganugerahkan kesabariku. Anil aza, yang menghilangkan aku akan yang menyakiti. Itulah najis yang keluar tu menyakiti. Tak boleh kencing berok. Tu memang kena ke hospital lah. Tahu ada ni. Kencing ni satu nikmat. Bukan satu nikmat kencing. Kalau tak boleh kencing macam mana? Kalau orang sakit batu karang macam mana? Orang sakit batu karang, dia kencing tu sakit sangat-sangat. Kita kencing lega je. Itu nikmat. Tak boleh kencing satu dah. Kalau kencing orang nyakit batu karang. Ada orang kencing kena masuk wayar. Bayangkan masuk wayar, Allah lah. Sakit lebih daripada bersunat berkhitang laginya. Tahu? Orang kencing hok dia masuk wayar tu. Warna dia buat tak tahulah, bayangkanlah. Orang masuk wayar kencing tu mana sakit dengan berkhitang. Tanyalah orang kena masuk wayar. Allah, sakitnya lah. Orang tua tu, orang tua, bukan budak-budak. Sakit. Yang kita ni boleh kencing mudah je. Keluar daripada tandas, alhamdulillah pun tak kata. Ada ni. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari aku akan yang menyakiti tu, iaitu najis tu. Dan wa'afani, dan mensihatkan, akan mengafiatkan akan aku. Sihatlah. Najis tu keluar, alhamdulillah jadi sihat. Itu disunatkan kata alhamdulillah tu. Kalaulah ada juga kau dah ingat bacaan ni. Kalau tak ingat pun alhamdulillah pun okey dah. Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Sudah qada hajah, keluar tandas, alhamdulillah. Alhamdulillah mana tu? Tukar kan. Alhamdulillah bangun tidur hak lain, lepas makan hak lain, keluar tandas hak lain. Nanti kan tak okey lah. Baca doa selepas makan. Tak kira baca alhamdulillahillazi azhaba anil aza. Suka dia orang lah. Tak apalah. Bangun tidur pun alhamdulillah. Sudah makan pun alhamdulillah. Keluar tandas pun alhamdulillah. Hak panjang tu, tu kena tanya budak-budak lah. Budak-budak pastilah tahu tu. Alhamdulillah lah bangun tidur. Kalau tak mati dalam tidur. Sebab itulah kita nak tidur malam ni siaplah kedah. Bertaubah dengan Allah Ta'ala, minta maaf kesalahan kita dengan anak Adam. Kena ada pesan-pesan kalau mati begini beritahu dah. Sebab apa? Sebab ramailah orang tidur tak bangun-bangun. Alhamdulillah boleh bangun pula. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana. Menghidupkan kami selepas mematikan Allah akan kami. Allah mematikan tu, Allah mentidurkan tu. Allah menghidupkan kembali selepas Allah mematikan, Allah mentidurkan tu. Tidur tu Allah buat. Kalau Allah jadi tak tidur, kan ada orang tua tu kan, hak jenis macam ada gangguan luar tu kan, tak boleh tidur sampai ke pagi. Bayangkan orang muda kalau tak tidur pun kesihatan terganggu. Orang tua tak boleh tidur. Mana? Orang muda kalau tak tidur malam macam mana? Bekak mata-mata. Orang tua tak tidur malam macam mana? Tidur tu nikmat besar daripada Allah. Allah menghidupkan kembali.
alhamdulillah lah ceritanya. Ada ni. Ni alhamdulillah selepas Allah Taala menghilangkan akan yang menyakiti, iaitu air kencing dan tahi. Wa ba'da istinja'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji miwal fawahish. Lalu sesudah beristinja, ni disunatkan baca selepas selesai istinja. Dia orang dahulu dia istinja bukan di tandas. Orang dahulu dia qada hajah di tempat lain, dia istinja di tempat lain. Orang dulu qada hajah dalam hutang, istinja tepi telaga. Jadi tempat istinja tu bukan tandas. Baca lalu dah ni. Adapun kita di situ tempat qada hajah, di situ tempat istinja, doa ni kita kena baca selepas keluar daripada tandas. Ada ni. Lepas keluar tandas, baca doa ni. Dia asalnya istinja bukan tempat qada hajah. Bahkan dimakruhkan kita istinja di tempat qada hajah. Macam mana tu? Tempat qada hajat dalam hutang gitulah, kita pergi basuh berok situ. Makruhlah sebab kemungkinan air itu akan kena najis, akan kena kita. Adapun tandas sekarang, kita istinja di tandas, tak akan kena kita najis tu. Ada ni. Asal dia gitu. Memang istinja bukan dalam tandas. Lepas selesai istinja ni, bacalah doa ni. Tapi kita sekarang istinja dalam tandas, nak baca doa ni selepas keluar tandas. Mana doa selepas istinja? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan jiwaku daripada nifaq dan bentengilah farasku daripada kejahatan semuanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati aku daripada nifaq. Nifaq pegangan, nifaq amalan. Nifaq pegangan ni tu orang kafir, minta berlindung. Nifaq amalan ni nifaq orang berpura-pura buat taat hati, bukan kerana Allah pun, kerana dunia. Nifaq lah tu. Dia nifaq ni orang yang berpura-pura. Nifaq Abdullah bin Ubay menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Hak ni menzahirkan taat. Menzahirkan taat ni baiknya lah, sembahyang sunat, berzikir, baca Quran, tapi berpura-pura. Sebab apa? Bukan kerana Allah pun, kerana dapat dunia pujian orang. Itu panggil apa? Nifaq amali. Perangai orang yang tak jujur, perangai orang berpura-pura. Jadi minta berlindung, minta Allah sucikan hati aku. Dan nifaq termasuk nifaq amali. Ada. Dan wahassin farji daripada minal fawahish, mana bentengkan para aku daripada perkara yang keji. Umpama zina lah, itu perkara yang keji. Itu selesailah hak berkaitan dengan bacaan-bacaan doa ni. Sebab di bawah tu nak masuk dah kepada syarat sosma yang ketiga. Sebab sekarang ni bicara syarat sosma yang kedua ni. Suci pakaian badan, pakaian, tempat dia najis. Jadi bicara bab istinja. Ini syarat yang kedua ni pun hujung dah ni. Nak masuk pada syarat solat yang ketiga. Qala al-Baghawi law syakka ba'da istinja'i hal ghasala zakarahu lam talzamhu i'adatuh. Berkata Al-Baghawi berpendapat, kalau sesudah istinja merasa ragu sudahkah membasuh zakarnya, maka tidak wajib mengulangi istinjanya lagi. Istinja selesai dah, zakar basuh kedok, kemaluan hadapan tu basuh kedok.
dia nak basuh hak belakang tu, hak depan tu kena dulu ke mana. Kita istinja ni basuh mana, yelah kita sebut mudah kan, istinja basuh berok basuh kencing lah, sebut dah dahulu kan. Istinja ni bukan basuh berok basuh kencing. Kalau istinja tu basuh berok basuh kencing, maka ada air sajalah, tak ada batu, tak ada tisu. Kalau kita istinja dengan air lah. Kalau kita nak basuh berok, mestilah kita air tu kena hok depan dulu. Ke macam mana? Sudah istinja, zakar basuh kedok. Tadi buat ke apa tadi? Tadi basuh apa? Oh, basuh hok belakang, hok buang besar je basuh. Dah depan dah kena. Ke syok macam mana ni? Syok macam mana syok? Cuba cerita. Sudah istinja, tiba-tiba syok. Syok ni sama ada zakar tu basuh ataupun tidak. Gimana? Sama ada basuh zakar ataupun tidak. Dia basuh air ataupun sapu, samalah. Dia gini, dia istinja dengan tisu. Sudah dah ni. Hak zakar sapu dengan tisu ke dak? Maka hukum je tak wajib dia mengulangi istinja. Gitu. Faham tak? Dia sekarang ni, ini sebut basuh. Basuh ni air. Hak dalam i'anah ni sama ada basuh zakar ataupun sapu, dia syok. Keluar tandas dia syok. Ketika istinja tadi tisu sapu dok, kemaluan hadapan, sapu kedok, dia syok. Ada ni. Maka tak wajib dia kembali beristinja. Tak wajib kembali beristinja. Kalau syok, faham tak ni? Kalau syok. Tapi kalau basuh, kalau basuh hak belakang, hak depan, hak syok kok mana lagi dah. Tapi kalau sapu mungkin. Dia sapu-sapu hak belakang, hak depan sapu ke tidak. Sapu ke tidak. Itu mungkin timbul lah. Mungkin timbul syok. Kalau syok seumpama tu tidak wajib mengulangi istinja. Kemudian dalam i'anah ni dia ada tambah lagi lah adab-adab yang lain. Sunat istinja dengan tangan kiri, dan makruh istinja dengan tangan kanan, dan pada kata mengharamkan istinja dengan tangan kanan. Kemudian ketika istinja disunatkan bagaimana? Menggunakan jari tengah ketika istinja dengan tangan. Sunat memberati menggunakan dengan jari tengah. Dengan jari tengah. Guna banyak jari, tapi yang dikuatkan ketika basuh berok lah, menggunakan jari tengah. Kemudian disunatkan istibrak selepas daripada kencing. Istibrak ni sama ada dengan berdehem, sama ada dengan gosok urut, sama ada dengan bangun duduk. Disunatkan istibrak. Sunat istibrak ni kalau dia bukan jenis kencing lambat puas. Kencing tak ada apa, dia kencing normal. Dia kencing akan berhenti molek-molek. Sunat juga istibrak, contohnya berdehem, urut ataupun bangun duduk. Disunatkan bahawa kencing dalam keadaan duduk, makruh kencing dalam keadaan berdiri. Apa lagi adab-adab yang disunatkan ketika istinja? Di dalam i'anah ni dipanjanglah sedikit. Dalam Fathul Mu'in hanya pendek saja bicara berkaitan dengan adab di qada hajah. Tapi yang pentingnya adab qada hajah ni menghadap kiblat, membelakangkan kiblat. Itu adab yang diwajibkan, bahawa jangan menghadap kiblat ketika buang air kecil di tempat yang tidak disediakan untuk qada hajah tanpa ada dinding. Jangan membelakangkan kiblat ketika besar di
di tempat yang bukan sedia kota gajah tanpa adanya itu adab yang diwajibkan. Wasalisuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin ma baina suratin wa rukbatin lahuma. Ini syarat sah solat yang ketiga daripada 5 syarat sah solat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.